Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syaiful Alif bin Aman, DF1701333 selaku Ketua Kumpulan. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan projek reka bentuk struktur keluli dan kayu. Baiklah, untuk langkah pertama ialah berkenaan dengan loading analysis. Seperti biasa, antara bahan yang disenaraikan ke dalam proses loading analysis adalah metal deck, insulation, sealing and finishes, variable action dan wheel load. Metal deck hingga sealing and finisher adalah kategori sebagai beban mati iaitu GK, manakala variable action adalah beban hidup iaitu non-accessible escape for maintenance, manakala wheel load adalah nilai yang telah diberikan 0.75 kN per meter square. Untuk pengiraan top coat, nilai GK yang terlibat hanyalah metal deck dan insulation iaitu 0.5 ditambah dengan 0.05. Manakala QK dan WK adalah semua terlibat iaitu 0.25 kN per meter square dan 0.75 kN per meter square. Manakala untuk bottom coat hanya satu beban sahaja yang terlibat iaitu GK 1.0 iaitu sealing and finishes. Dan spacing of truss dan juga knot of spacing truss adalah boleh diperolehi daripada step-o iaitu 3.05 mm dan 1.271 meter. Manakala untuk total permanent load iaitu jumlah beban mati adalah 1.55 didarabkan dengan spacing of truss dan knot of spacing truss. Dan total GK dan total QK dan juga total WK pun adalah sama kaedahnya. Dan ini adalah plan yang kami lukis semula berdasarkan daripada drawing asal. Ini adalah side view dan ini pula adalah spesifikasi berkenaan dengan kedudukan purlin dan juga kedudukan truss. Dan untuk kira design load iaitu nilai Q menggunakan formula yang sama iaitu 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK di mana nilai GK dan nilai QK adalah hasil tambah setiap beban yang diperolehi tadi. Maka akan dapat 2.47 dan 2.47 kN ni adalah loading yang distribute ke atas semua structure. Dan antara hujung truss dari kanan ke kiri akan dibahagikan dengan 2 dan menjadi 1.24 kN. Itu saja. Seterusnya berkenaan dengan design of purlin. Okey, seperti biasa, maklumat yang tertera di atas seperti spacing of truss, distance between purlin dan nilai-nilai beban adalah diperolehi daripada loading analysis. Dan kemudian, dengan loading analysis, pertama kita perlu mencari unfactor load dulu, iaitu 1.0 GK ditambah dengan 1.0 QK. Maka akan mendapat hasil 6.98 kN. Kemudian, kita perlu mencari nilai Z dan nilai D. Hasil daripada nilai Z dan D, kami menggunakan use single angle di mana cross section dia adalah 250 kali 250 kali dengan 10. Seterusnya, kami tentukan kepada section classification di mana nilai T adalah 10 dan nilai yield strength adalah 275 Newton per millimeter square. Kemudian kita perlu mencari faktor dan hasilnya adalah 0.92. Kemudian kita pergi kepada web internal comparisons di mana nilai flange adalah mesti lebih kecil daripada nilai 72 hasil darab dengan faktor. Dan dia melepasi syarat. Begitu juga dengan limit for kelas 1 dan limit for kelas 3. Di mana kesemua nilai adalah melepasi syarat. Maka di sini web dipilih berdasarkan kelas 1. Kemudian kita akan pergi untuk mencari nilai moment elastic resistance dan di mana dia akan diberi satu equation yang mana moment elastic di mana minimum elastic section modulus dibahagikan dengan partial factor. Dan hasil daripada dibahagikan, kita akan dapat 13.3 cm cube.
Dan moment elastic resistance ni adalah hasil daripada nilai kita cari dengan mencari formula moment, iaitu 3.65 kali dengan 10 kuasa 3. Oleh itu kita menggunakan single angle yang diperbaharui, iaitu 60 kali 60 kali dengan 4L, di mana WEL adalah 15.1 cm3. Kemudian kita terus memeriksa deflections, dan dengan menggunakan equation yang disediakan, kita mendapat nilai 3.92 mm. Kemudian kita akan buat comparison, iaitu length panjang bahagi dengan 200, dan mendapat 15.25 mm, di mana panjang ini melebihi nilai daripada deflection. Maka pelin ini adalah melepasi syarat, dan cross section ini boleh digunakan. Nama saya Mak Fathan bin Mak Fadli. Sekarang saya akan menerangkan mengenai bottle cork. Ini merupakan lokasi bottle cork yang kami dapat, iaitu nilai force yang paling tinggi 1018.426. Bottle cork merupakan intention. Untuk certified guna NED over NTRD lebih kecil atau sama dengan 1.0. So saya dapat A equal 3703.363 mm². Refer to table of properties for EC3. Saya dapat dia punya size 180 kali 180 kali 8 untuk thickness. So gross area dapat 5440 mm² lebih besar daripada 3703.363 mm². So verification and U1 RD use the formula get 1469 kN. Untuk NURD pula refer table 3.1, guna formula ni saya dapat 1684.224 kN, iaitu NH equal A. So NTRD lebih besar daripada NED, iaitu 1684.224 kN, and ED 108.4243 kN. Untuk both size, saya assume dia punya both size equal 22 mm. So untuk dia punya diameter lubang bone guna 22 tambah 2 ke 24 mm. Refer table 6.4, we use maximum spacing. So our P1 equal 112. Iaitu berada di antara 60 hingga 120. So calculate B3 get 0.673. Untuk NURD guna formula ni saya dapat untuk NH untuk cerita yang ni guna formula A minus G minus, iaitu dapat 5248. So masukkan dalam formula, dapat NURD equal 1214.974 kN lebih besar daripada NED, iaitu 1018.426 kN. So this proposed size is acceptable. Untuk top cork, ini bukan lokasi top cork, iaitu maximum force, iaitu 992.180. So untuk top cork berada dalam compression, guna size yang sama dengan bottom cork, iaitu 180 kali 180, thickness 8 mm. So section properties H 180, B 180, thickness 8 mm, area 5440 mm². Untuk class of section uniform compression epsilon equal 0.92. So refer table 5.2 C1 C over T lebih kecil daripada 33 epsilon. So 22.5 lebih kecil daripada 30.36. So this section is class 1. Untuk assistant of cross section kami dapat 1496. Buckling system of member LCR equal 1.271 meter. So NBRD equal SAFY over 1. So lambda 1 equal 86.8. Average lambda equal 0.751. So refer table 6.1 dan 6.2. Mu equal 0, mu kami dapat 0.876. So S guna di formula dapat 0.354. So NBRD equal 1127.384, lebih besar daripada NED 992.184. So proper size is acceptable.
That's all. Okey, sekarang saya akan sambung dengan vertical member truss design. Untuk determination of NED for internal force, kami mengambil nilai axial force di beam 881 iaitu 375.433 kN dalam software iaitu STEPPRO. Dan untuk diagonal member truss design, kami mengambil nilai determination of NED for internal force di beam 662. Axial force-nya adalah 523.195 kN, which is di sini adalah diagonal member punya critical point. Okey, ini adalah manual calculation untuk vertical dan juga diagonal design member. So, ini adalah karakteristik yang boleh didapati di EC3 iaitu di table properties. Okey, untuk design of web internal member, kami mengambil nilai untuk max tension force adalah di vertical member, which is 375.433 kN di member 881. Dan untuk max compression force, kami ambil nilai daripada diagonal members, which is 523.195 kN di member 662. Okey, pertama kita akan kira tension member, which is satisfy NED over NTRD lebih kecil dan sama dengan 1.0, which is kita cari area. Dan untuk kita refer B41 EC3, kita boleh menggunakan saiz 250 kali 250 kali 10, which is of square hollow section SHS. Cross area dia adalah 9,453, lebih besar daripada 1,365 mm. Okey, untuk kita kira NTRD, dia punya formula adalah AFY bagi gamma M0, which is gamma M0 ini boleh dapat daripada EC3 juga. Dan untuk FY ini adalah daripada S27, design steel punya. Okey, A net sama dengan A, which is daripada clause 4.13. Okey, kita boleh verify NED bagi NTRD, which is 1.0 ataupun kurang dan sama dengan daripada 1.0, which is okay. So, we can propose size is accepted. Okey, yang kedua kita boleh kita kira compression member incline, which is NED. Tadi kita ambil 523.195 kN, which is kita guna juga saiz yang sama, 250 kali 250 kali 10, which is same as tension member. Okey, kita tengok class of section in uniform compression. Kita kira epsilon, which is epsilon 235 bagi FY square root, iaitu FY tu dapat daripada steel design 275. Okey, kita akan dapat jawapan 0.92. Dan refer table 5.2 sheet 1 of 3, kita boleh mendapat resistance of cross section NCRD A kali dengan FY bahagi gamma M0. Okey, dan jawapannya kita mendapat 2610.58 kN. Okey, next, design buckling resistance of compression member. Kita akan kira MBRD dulu. Okey, kita dapat C, dia punya formula adalah CAFY bahagi dengan gamma M0. Okey, dan kita akan kira untuk C, untuk semua ni, kita boleh dapat daripada EC3 formula ni. Dan kita akan refer table 6.1 dan juga 6.2, which is kita cari calculation dia, cari formula dia. Okey, kita akan kira continue dengan kira C. Ini adalah formula dia, boleh dapat dekat EC3. Okey, C ni adalah dia kena kurang ataupun sama dengan 1.0. Kalau 1 dan ataupun kurang daripada 1.0, dia dikira okey. So, NED bagi NBRD dapat 0.002, lebih kecil dan sama dengan 1. So, dia dikira okey. Okey, MBRD adalah lebih besar daripada NED tadi, jumlah NED. So, dia adalah okey. Jadi, kita boleh use 250 kali 250 kali 10 in grade S275 of steel. Untuk bahagian connection between members, saya memilih untuk menggunakan welded connection antara setiap members, dan
perkara yang perlu dipandang serius adalah di bahagian bottom chord. Baiklah. Pertama, nilai axial load diambil daripada step pro dan kami memilih the critical one, iaitu yang paling critical, dan kemudian kami menggunakan double angle of equal, dan gauge steel besi adalah tetap sama, iaitu 275. Untuk welded connection, perkara yang perlu diambil kira adalah kita perlu memastikan nilai axial load dibahagi bahagi dengan nilai design resistance mesti lebih kurang daripada 1.0. 1.0 ni adalah constant. Dan pertama, kita perlu mencari nilai design resistance dahulu. Dengan menggunakan equation yang diberi, kita akan dapat nilai 1018 kN kali 10 kuasa 3. Dan kita mencari pula kawasan, luas kawasan, dan mendapat 39.92 cm per square. Dan kita menggunakan cross sectionnya adalah 500 kali 500 kali dengan 32L. Dan section area dia didarabkan dengan 2, iaitu 1176 cm square. Kemudian kita perlu mencari sekarang kita perlu mencari design plastik resistant. Dan dengan memasukkan nilai ke dalam equation, kita akan dapat 29,988 kN. Kemudian kita perlu mencari ultimate resistance. Dan hasilnya adalah 34. Kemudian kita perlu mencari the ultimate resistance. Dan hasilnya adalah 347 155 20 kN. Selepas itu kita perlu memilih nilai yang paling kecil. Kita memilih nilai plastik resistant dan kita akan masukkan pada equation yang pertama sekali dan hasilnya dia melepasi syarat, iaitu 0.03 lebih kecil daripada 1.0, dan condition ini adalah okey dan boleh digunakan di bahagian bottom chord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aizat Akil bin Misro and I will present things about steel column design for manual calculations, and we choose the critical column as our calculations. So basically, before we do the manual calculations, we need to determine the NED value. So as you can see the table on the slides, this is the value NED that we obtained from the post-processing mode by using software Staff Pro, and we choose the highest NED value for our manual calculation for critical column. So after the result has been obtained from post-processing mode by using Staff Pro analysis, so the NED value is used to calculate the area sections of the columns. So as you can see, the value for the area that I have obtained is about 13.79 cm squares, and the sizing of the UC sections is 356 times 406 times 551 has been used to design these columns. For the cross-section classifications, we determine that is between 40 mm. The T is between 40 mm to 80 mm. So the Fy we get as 255, and is obtained from the table 3.1 for the Fy, and the table for 5.2 for the flange. We obtained the flange is class 1. Web internal compression parts by referring table 5.2 sheet 1 of 3. The overall cross-section concentration is in class 1, and for cross-section compression resistance we get below the value of 1, and for the slenderness ratio for flexural bucklings, we use the equations stated on in the paper, and we obtained 19.15, and
the cross sections YY axis and ZZ and axis we refer to the BS41 2005. Cross section YY axis, the slenderness ratio we obtain is lower than 0.2. So by referring to the page 57's Euro codes in buckling curves, point number 4, for slenderness that below 0.2, the buckling effects may be ignored and only cross sections checks apply. So, but for the ZZ axis is more than 0.2, and after the buckling checking resistance we apply for the ZZ axis, it obtains that it below 1.2, and since and after that we refer to table 6.2 for the buckling curve, and C is selected. The imperfection factor is 0.49, and we obtains the value is 0.962 from the equations that we use. So the value of MBRD we obtain is around 70,220.7 kilonewtons, and for the value of NED divided by MBRD is about 0.02, which is lower than 1. It can be considered as permittable, and as conclusions, the UC section of 356 times 406 times 551, and the grade of steel is S275 is suitable for the column designs. Untuk bahagian connection pula, saya ditugaskan untuk mereka connection di bahagian truss to column. Dan seperti mana yang kita boleh lihat, ini adalah maklumat berkenaan dengan connections. Di mana untuk truss to column, saya memilih kaedah in-plate connection, di mana kita perlu meletakkan satu plate besi di antara pelin, di antara truss dan juga tiang. Dan ini adalah spesifikasi untuk tiang, dan ini pula cross section untuk pelin. Masing-masing cross section ni diperolehi daripada Stetpo. Dan ini adalah maklumat yang boleh didapati daripada buku isi 3. Baiklah, untuk memulakan connection, pertama kita perlu mencari resistance of weight connection between column and in plate. Kita perlu mencari nilai resistance di bahagian in plate dan juga tiang. Dan seperti biasa kita listkan dahulu parameter yang perlu disediakan, iaitu ultimate tensile strength, correlation factor, torque thickness of weight dan partial safety factor. Torque thickness of weight ni adalah kawasan yang perlu kita kimpal. Berapa luas kawasan yang perlu kita kimpal atau berapa tebal yang perlu kita gunakan. Dan hasilnya masing-masing kita perolehi. Sebagai contoh, ultimate tensile strength adalah 410 Newton millimeter negative square, dan correlation factor based on daripada buku isi 3 0.8, dan torque thickness adalah kami memilih 0.7 darat dengan 8 mm dan menjadi 5.6 mm, dan partial safety factor berdasarkan daripada buku dan nilai constant adalah 1.25. Baik, kemudian kita perlu design shear resistance. Dengan menggunakan equation yang diberi, kita akan dapat 236.7 Newton millimeter negatif 2. Selepas itu kita perlu design resistance pula untuk wheel, tapi per unit length. We should design resistance of wheel per unit length. And by using the available equation, kita akan dapat 1325.52 Newton millimeter. Dan kemudian kita perlu memilih nilai wheel length.
iaitu formula dia adalah L sama dengan D tolak 2A dan kita akan dapat 270. Kemudian kita cari pula shear resistance at will iaitu VW RED dan hasilnya kita akan dapat 716 kN. Kemudian shear resistance of end plate pula, nilai AV kita akan dapat 7174 mm². Dan akhir sekali berkenaan dengan plastic shear resistance of end plate. Dengan menggunakan equation yang diberi, kita akan dapat 1056 kN dan 1056 kali dengan 2 kerana kita menggunakan double angle. Dan kita buat comparison daripada nilai shear force yang boleh diperoleh daripada step pro dan nilai untuk plastic shear resistance perlu lebih besar daripada nilai shear force. Maka dengan ini reka bentuk ini adalah sesuai digunakan untuk truss to column. Dan ini pula detailing of truss to column design. Seperti mana kami lukiskan balik. Beginilah hasilnya apabila purlin ataupun bahagian truss bersambung dengan maafkan saya, ataupun bahagian truss bersambung dengan kolom. Dan ini adalah kedudukan plate. Dan nilai cross section bagi plate adalah 421 kali dengan 418.5 kali dengan 10. Ini adalah untuk lateral view dan ini pula untuk front view. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafi Nazmi Muhammad Nasir. DF 170147. Sekarang ni saya ingin membentangkan tentang beam to column connections. Sebelum kita buat kiraan, kita perlu tahu connection apa yang perlu guna. Dalam kiraan ni saya guna end plane connection, end plate connection. Design the beam column connections. Initial sizing of the steel component of the connections. First, kita perlu senaraikan kolom punya specifications. Dalam step pro, kita orang dapat UKC 356 darat 406 darat 551. Dalam S275 steel. Dalam column specification dapat daripada table dalam Eurocode. H dia 355.6 mm. Base dia 418.5 mm. Dia punya TF tebal thickness pada steel 67.5 mm. T dia 42.1 mm. Radius 15.2 mm. Dan depth dia 290 mm. Untuk beam pula, kita orang punya dapat daripada Step Pro UKB 457 darat 191 darat 133 S275 steel. For beam specification dia FY 275 Newton per millimeter square. FU dia 430 Newton per millimeter square. HP 480.6 mm, TW 15.3 mm and TP 36.3 mm. Next, kita kira je punya VCRD. Kita guna formula hash darab dengan TW darab dengan F equal dengan 3 punca kuasa bagi dengan MO 1.0. Dan kita dapat 1.57 kN and punya VED 338.26 kN from beam. Yang ni kita dapat daripada Step Pro and kita cari kita punya nak guna apa. Kita perlu tahu VED tidak mesti lebih daripada 0.75 VCRD. So kita dapat untuk 0.75 VCRD kita dapat 867.75 kN dan kita guna end plate connections. And then kita orang assume dia punya bolt M20, width number of the
box 338.26 bagi dengan 57 dapat 6. So kita guna satu side untuk connection tu kita dapat 6. So kita guna 12 sebab kita guna 12 side. So 12 M20 box propose. For bolt detail kita guna fully treated non-correlated M20 8.8 dia punya grade, and then 60 mm long panjang dia, and then thickness equal dengan 10 mm, and then we 10 and then kita dapat tensile stress area of the bolts 245 mm, and then kita dapat diameter of the Heller DO dia 22 mm, yield diameter 640 dengan ultimate tensile strength 9400. Ini kita dapat daripada ini kita dapat daripada table Eurocode, and then limit of the locations and spacing of the bolts. Ini kita kira the minimum kita dapat 26.4 mm, lebih kecil daripada 55 mm. So it's okay. And then end distance sama juga 26.4, lebih kecil daripada 55, so okay. And then spacing untuk P1 50 mm, kita provide 50 mm. So untuk minimum kita kira 0.2 DO, and then kita dapat 48.4 mm, kurang daripada 50. Okay, so diterima. And then spacing for P2 equal dengan 60 mm. Dan kita kira untuk dapatkan minimum 2.4 DO equal dapat 52.8 mm. So lebih kecil daripada 60. Dia kira okay. Untuk partial factor of resistance, first kita perlu cari dia punya ketebalan TP, dan kita dapat 12. So since kita punya TP kita guna 10 mm, tidak lebih 12 mm, so the dissuadability is ensured. So kita kena check joint shear resistance, bolt in the shear by assuming the shear plane, and then kita cari untuk VVRD, FVRD, dan kita dapat 94.16 per 1 kilonewton. For bolt pula kita kena 12 sebab for FVRD ni untuk satu bolt kita dah 12 dapat 1129.2 kilonewton. For end plate in bearing pula kita perlu guna formula dia FERD. Untuk mencari end plane bearing, kita perlu cari dia punya sebelum kita nak guna formula tu, kita perlu cari punya coefficients. First coefficient untuk gamma V and first untuk for K. And dalam gamma pun kita perlu cari for bolts, and then for edge bolt, for inner bolt. And then kita dapat, selepas kita kira tu, kita kira resistance in bearing dalam end bolt dengan inner bolt, and kita guna ni guna 5 darab dengan for 5 darab for end bolt, and then 1 darab dengan inner bolt, dan equal kita dapat 190.46 kilonewton. And then kita cari for group of fairness, group bahagian dia. And then first the resistance of the group is 12 darab dengan 94.1 dapat 1129.2 kilonewton. And then for untuk cari beam web in shear, kita perlu cari VPLRD. So sama dengan VRD. For VRD kita dapat kita perlu guna formula yang ada, and then kita dapat 605 kilonewton.
For AS, sebelum kita kira VRD tu, kita cari AS dia, area AV dia, dan kita dapat 3810 mm². So the failure two plates have shear. Hence shear resistance of the end plates is 2 times 605 equal 1210 kN. The distance shear resistance and the connection is 1210 kN. Lebih besar daripada 334.26 kN. So kita perlu check resistance of the end plate. Kita kira ball intention. The tension resistance for a single bolt is given by FTRD. Kita guna formula ni dan kita assume K ikut dengan 0.9, dan kita dapat FTRD dia 160.4 kN. Untuk 12 bolt kita darat dengan 12 and then kita dapat 1924.8 kN. Ni punya detailing. Okay, thank you.